والصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أصبحنا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد بن عبد الله أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Yang saya hormati Tuan Cik Razak, selaku Tuan Imam dan juga jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi ini, dan saya dimaklumkan bahawa ini kelas yang mula-mula selepas cuti panjang semester sebab Covid. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu. Dan memang saya terlewat nak sebut pada Haji Razak tadi untuk kitab yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Tapi tak apalah, sebagai mukaddimah saja pertemuan pada hari ini, insya-Allah. Konsep kita kalau ada persoalan tuan-tuan boleh angkat tangan dan bertanya langsung. Sebab Nabi kata al-ilmu khazain, ilmu itu khazanah, wa miftahuha as-su'al, dan kuncinya adalah bertanya. Fas'alu yarhamukumullah, maka bertanyalah, kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara nak mendapat ilmu, salah satu mengaji, yang kedua kita bertanya. Bertanya tu biar kena pada soalan lah, ataupun kena pada topik. Jangan cerita bab air kita tanya bab api, tak kena. Jadi insya-Allah. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala mukaddimah untuk sebagai motivasi kepada awal pertemuan kita pada hari ini. Nabi kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Mafhum daripada hadis ni, kata ulama, kalau Allah nak kita jadi baik, Allah akan fahamkan kita tentang urusan-urusan yang berkait dengan agama, halal dan haram, syubhat dan sebagainya. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu cara nak mendapat khairan, kebaikan itu ialah dengan menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu ni, kita berjalan daripada rumah sampai ke sini tadi, semua makhluk mengucapkan doa kepada kita, keampunan kepada kita disebabkan kerajinan kita untuk belajar tu, insya-Allah. Bahkan kita berjalan untuk menuntut ilmu itu, kalau meninggal dunia diiktibar sebagai mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mungkin kita pernah belajar dahulu kala tentang ilmu faraid. Faraid ni satu ilmu membicarakan tentang situasi selepas berlakunya kematian seseorang. Dan selalu saya sebut di mana saja pengajian faraid ini, kita semua ni akan mati, tuan-tuan. Buktinya tengok sahabat-sahabat kita, ada yang mati disebabkan penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, Covid, ada yang meninggal dunia juga. Maka kita dapat lihat kematian sangat dekat dengan kita. Cuma kita tak tahu bila kita mati. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita kadar umur kita. Habislah nikmat yang Allah bagi pada kita, kita guna maksimum dah, maka waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menamatkan umur kita. Suka ataupun tidak, kita gembira ataupun kita berduka, itulah hakikatnya sebagai manusia. Kita datang daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Dan sewaktu kita hidup ni, kita membina harta. Bekerja sampai pencen, ada orang bisnes sampai mati pun ada. Bekerja sampai mati pun ada. Sebab menghimpun harta. Dan kita tahu niat dalam diri kita ni, harta ni untuk siapa? Tak lain tak bukan kita nak tinggalkan kepada ahli waris kita. Ataupun tak lain tak bukan kita nak guna untuk kita. Tapi hakikatnya kata Rasulullah SAW, harta yang kita punya adalah apa yang telah kita pakai sampai lusuh, itu harta kita. Apa yang kita makan sampai jadi darah daging, itu harta kita. Adapun selain daripada itu, yang kita tinggalkan dalam bank, ASB, ASN, tabung haji, tabung tabung rumah, tabung buluh kat rumah tuan-tuan, tu semuanya itu
adalah harta untuk waris kita. Maka pengajian faraid ini Nabi perintahkan untuk kita belajar. Nabi kata ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun. Aku ni akan wafat kata Rasulullah. Wa inna hadzal ilma sayuqbad, dan ilmu ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzharul fitan, akan muncullah fitnah-fitnah. Hatta yakhtalif al-isnani fil faridah. Dalam riwayat lain rajulani fil faridah, sampai berselisih dua orang dalam urusan pusaka, fala yajidani man yafsilu bainahuma. Maka ketika itu tidak ada orang dapat menyelesaikan masalah mereka berdua itu. Maka Nabi minta kita belajar. Hadis ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas ni datang selepas Nabi kata ta'allamul Quran, belajarlah Al-Quran dan ajarkan Al-Quran. Kemudian Nabi kata ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas. Mana Nabi suruh belajar Quran dulu? Ajar Quran. Belajar faraid, ajar faraid. Maka ini maknanya rangkaian ilmu ni bukan ilmu yang biasa-biasa, tapi ilmu yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar. Walaupun dia nampak macam matematik, tapi dia sangat berguna. Kalau ada orang bertanya kepada kita nanti, insya-Allah kita boleh cuba jawab berapakah kadar yang dapat kalau seseorang itu pergi meninggal dunia ini, berapa kadarnya yang ditetapkan oleh syarak. Saya pernah mengarang buku bertajuk Faraid, Permasalahan dan Jawapannya. Buku ni habis dah cetakan dia. Saya tak cetak yang baru. Sebab saya memang agak sibuk tuan-tuan, macam Allah SWT. Dan saya sedang mendaftar belajar di peringkat PhD di UiTM. Sri Iskandar masih juga membicarakan tentang faraid. Saya mengkaji tentang waris zawil arham dan hukum rad. Dua hukum yang nampak biasa tapi sangat luar biasa kalau dapat digunakan dalam kehidupan harian. Cuma yang itulah. Cuma bila mana kita nak menungkah arus ni, satu benda yang sangat susah. Nak berlawan dengan Baitul Mal lagi dan sebagainya tentang hukum-hukum tersebut. Tuan-tuan tolong doakanlah. Saya baru start pengajian pada bulan ni. Bulan ni. Moga-moga dapat GOT lah. Graduate on time insya-Allah. Hadirin mati Allah SWT sekalian. Jadi kita mukadimahkan dengan buku ini. Kalau pernah belajar, anggaplah kita ulang kaji pembelajaran. Dan saya pun ulang kaji ilmu yang ada dalam buku ini insya-Allah. Baik. Soalan yang pertama, apakah dimaksudkan dengan ilmu faraid? Buku ni soal jawab, soal dan jawab, soal jawab. Jadi tak tekan sangat. Faraid dari segi bahasa, bahagian ataupun kadar. Dari segi istilah syarak, ianya bermaksud himpunan kaedah-kaedah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraid ni himpunan kaedah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah. Mana bukan manusia buat, Allah yang buat. Yang telah diterangkan kepada kita hukum dan pelaksanaannya oleh Rasulullah. Bila Allah turunkan ayat, Nabi tukang mentibyan, menerangkan kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi terang kepada para tabi'in terang kepada ulama-ulama selepasnya, sampailah pada zaman kita sekarang. Dan dengannya dapat diketahui siapakah yang berhak untuk memperoleh bagi harta peninggalan, kadar dan yang akan diperolehi oleh mereka. Kita belajar faraid, kita tahu kadar isteri dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, adik-beradik dapat berapa. Itu kita tahu. Bukan sekadar tahu yang tu, kita kena tahu juga syarat-syarat kenapa dia dapat banyak ni. Apa sebab dia akan gugur daripada mendapat pusaka. Yang ni, tuan-tuan macam Allah SWT sedikit sebanyak yang boleh kita sebut tentang faraid. Faraid ni hukum Allah. Cuma spesialnya faraid ni Allah SWT terang detail sangat dalam Al-Quran. Sangat detail. Berbanding perintah Allah yang lain. Kalau tuan-tuan perhati, bila cerita bab muamalat, bab melibatkan manusia, Allah akan terang detail. Bab jual beli Allah terang detail. Bab berhutang Allah terang detail. Sebab dia tahu manusia bila melibatkan harta benda ni, dia boleh berubah perangai dia. Daripada haji, buang haji tu. Daripada ada kepiah, macam seolah tak ada kepiah atas kepala. Bercerita macam seolah-olah tidak tahu ilmu, tidak ada iman bila melibatkan harta benda. Ni ingat. Tak kira ustaz, tak ustaz, tok guru, tak tok guru. Bila sebut bab harta ni, dia akan jadi gelap mata kadang-kadang. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Gelap mata. Dan memeningkan kepala. Dan sangat memeningkan kepala. Bagi orang yang mengejar harta tersebut.
Nyatakan dalil pensyariatan faraid. Dalilnya kita ambil daripada Al-Quran, daripada sunnah dan ijma' al-ulama'. Firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kalau ada handset boleh tengok surah An-Nisa ayat 7. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Allah sebut orang-orang laki-laki. Bila sebut laki-laki dekat sini, termasuk anak-anak. Termasuk janin dalam perut. Termasuk siapa saja. Asalkan dia lelaki. Walaupun dia telah buang angry bird dia. Dia jadi sajak. Tetap dia lelaki. Mata Allah SWT. Asalkan asal usul dia lelaki. Kita Allah cipta jantina ni laki perempuan. Dan satu yang special khunsa. Khunsa pula ada dua jenis. Khunsa yang muskil. Khunsa yang biasa. Khunsa biasa ni maknanya dia ada dua alat kelamin. Angry bird ada, tak angry bird pun ada. Faham anda makcik angry bird Takkan saya cerita bab benda tu detail sangat, tak payahlah tak. Boleh faham lah tu. Angry bird ada, yang perempuan pun ada. Tapi salah satu je berfungsi. Maka kita panggil dia khunsa biasa. Kalau khunsa muskil, dua-dua berfungsi. Angry bird berfungsi, yang perempuan pun berfungsi. Saya pernah baca satu jurnal, ada seorang orang mak saleh. Dia dua-dua berfungsi. Sekejap dia jadi laki-laki, dia bosan jadi laki-laki, dia jadi perempuan pula. Dia bosan jadi perempuan, jadi laki pula. Begitu. Tapi yang banyak kat Malaysia ni bukan khunsa, dia pondan. Memang betul laki jadi perempuan. Itu lain. Boleh faham tuan-tuan? Dia khunsa. Macam ada seorang nama apa yang selalu buat iklan hari raya. Dia khunsa. Maka dia lebih cenderung kepada perempuan, maka kita panggil dia perempuan. Tetap ada hukum kepada dia. Maka kenapa kita sebut lirrijali, kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya ni? Sebab pada zaman jahiliah, budak-budak kecil, lelaki tak dapat pusaka. Yang dapat hanya orang-orang besar. Orang pemuda-pemuda, orang dewasa yang layak terima pusaka. Budak-budak tak dapat. Maka Allah Subhanahu wa taala mansuhkan adat jahiliah yang zalim itu. Allah kata budak-budak pun dapat pusaka. Itu sebab jangan kesampingkan waris walaupun dia masih lagi budak kecil, baby dan sebagainya. Sebab ada hak. Maka jangan mudah-mudah kita mewakili dia untuk kita ambil hak dia dapat kat kita. Tak boleh. Tuan-tuan macam Allah SWT. Ada hak. Allah kata lirijali, bagi laki-laki nasibun, ada bahagian mimma tarakal walidani wal aqrabun, daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kerabat. Walin nisa'i, dan bagi orang perempuan. Tak kira kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Ayat ni turun memansuhkan adat jahiliah, iaitu orang perempuan tak layak terima pusaka. Zaman dulu, sebelum turun ayat ni turun, sebelum tu masih lagi mengamalkan orang perempuan tak layak terima faraid. Tak dapat apa-apa perempuan. Dapat kematian suami cukup. Tak dapat apa. Ayah mati dia tak dapat, mak mati dia tak dapat. Tapi bila turunnya ayat ni, Allah mansuhkan adat tersebut, maka Allah berikan hak kepada kaum wanita, iaitu wanita ada kadar dia. Ada kata perempuan dapat sikit, ustaz? Betul ke tak betul? Ada betul, ada tak betul. Ada kadang-kadang perempuan dapat banyak, ada maksimum perempuan boleh dapat 2/3. Dan maksimum juga dia boleh dapat semua kalau dia nak. Itu yang kita nak bahas dalam tesis saya tu, namanya rad. Tapi tak dilaksanakan dekat Malaysia sebab terikatan dengan hukum dan rigid dengan mazhab dan sebagainya lah. Banyaklah benda-benda tu yang kita akan bahas. Maka Allah kata bagi orang perempuan akan dapat bahagian dia daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat. Siapa dia kaum kerabat? Adik-beradik kita, anak-anak kita yang meninggal dunia, maka kita dapat tok kita dan sebagainya. Mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit ataupun banyak, nasiban mafruḍa, ialah bahagian yang telah diwajibkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak buat apa. Allah tentu dah macam ni. Allah tentukan macam tu. Baik. Ayat ni kata ulama, ayat yang umum. Allah cerita semua dapat. Laki dapat, perempuan dapat pusaka. Maka legalah hati kita dapat pusaka. Kemudian kita pergi kepada ayat yang khusus. Tafsili dalam bahasa Arab. Ya. Ayat khusus tuan-tuan boleh rujuk surah An-Nisa ayat 11.
An-Nisa ni surah perempuan. Tak ada surah laki-laki. Ar-Rijal tak ada. Hebat orang perempuan ni ada surah An-Nisa. Orang lelaki punya hebat tak ada surah namanya Ar-Rijal, tak ada. Allah kata apa? Yusikumullahu fi auladikum. Ni baru mukaddimah. Yusikumullahu fi auladikum. Allah perintahkan kamu mengenai pembagian harta pusaka anak-anak kamu, iaitu lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki, dia akan dapat 2 bahagian anak perempuan. Yang ni nombor 1 ni ramai orang kufur kadang-kadang pada ayat Allah. Dia kata, ngapa Allah bagi lebih orang lelaki? Sama je. Orang Perak kata sama lah. Same je kita ni. Ngapa mereka dapat banyak? Maka ada sebab Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan laki-laki daripada perempuan. Dia tidak menafikan ataupun tidak mendiskriminasikan orang perempuan. Bukan bermakna Allah ni pandang perempuan rendah. Tak. Tapi ada sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang lelaki dapat lebih daripada orang perempuan. Dan orang lelaki kena cakna isu ni. Kenapa aku dapat lebih? Adakah sebab boleh aku belanja banyak? Adakah sebab aku boleh berfoya-foya? Tak juga. Rupa-rupanya responsibility, kata orang Taman Meruhat ni, tanggungjawab tu besar kepada lelaki lebih daripada orang perempuan. Kita nak berkahwin dulu, orang lelaki keluarkan keluarkan mahar. Dalam kitab Ahkamul Mawaris fi Dawi Syariatil Islamiyah min Al-Qur'ani was Sunnah, Syekh Ali As-Sabuni, almarhum Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah rahmatan wasi'ah, dia sebut beberapa sebab lelaki dapat lebih daripada perempuan. Salah satu yang paling besar tak boleh dapat dinafikan, tanggungjawab lelaki lebih besar daripada orang perempuan. Tak kira dia dah kahwin, tak kahwin, tanggungjawab dia besar. Kalau dia ada adik-beradik perempuan yang susah, maka dia bertanggungjawab sebagai wali untuk menjaga kebajikan adik-beradik dia yang perempuan. Hatta kalau adik-beradik yang perempuan tu dah kahwin sekalipun, di bawah tanggungjawab suami dia, tapi kalau dia tahu keluarga tu susah, maka adik-beradik lelaki tak boleh tinggal diam. Jangan terbalik pula. Perempuan tanggung lelaki pula. Udah terbalik kita ni. Hakikat yang betul macam tu. Cuma yang ni orang tak nampak. Dia nampak aku dapat banyak, memang hak aku. Allah bagi pada aku. Hakikatnya, dalam rezekimu itu, ada untuk dikongsikan dengan adik-beradik yang lain. Saya dah cerita tentang keluarga saya daripada keluarga nelayan. Ayah saya seorang nelayan pesisir pantai. Mak saya suri rumah tangga. Duduk di Kuantan. Saya bukan orang Perak. Oh, isteri saya je orang Manjui. Nah, sama macam Haji Razak lah. Menantunya orang Besuk. Anaknya orang Meru. Hai. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT sekalian. Ayah saya gaji RM7-8 sehari. Pergi takat ketam. Krab. Kenal? Nak cakap Singgris banyak, saya tak reti sangat. Tunggu. Jadi, takat ikan. Takat ketam, dapatlah ketam ikan jual kat China. China seafood tak? Jual. Jadi mak saya ni kerjanya apa? Mak saya kerjanya, kalau ada daun pokok nyor tu, sini panggil apa? Coconut tree. Nyor. Pokok nyor tu, daun kering tu kan, dia raut buat nyapu lidi. Arwah opah saya, nama dia Tuan Pah. Kalau tuan-tuan dengar nama Tuan, nama Said, sama je tu. Tuan bahasa Melayu. Said bahasa Arab. Tuan dengan Said sama je maksud dia. Jadi kalau orang Perak panggil Tuan Said, Tuan-tuan maksudnya. Dia jemput Tuan Said. Tuan-tuan je. Jadi, sebab nama ayah saya, Said Ishaq. Nama tok saya, Said Umar. Nama moyang saya, Tuan Dalam. Tuan Dalam, Elias Said Abdul Rahman. Dia pakai Tuan pula. Gitu keadaan. Jadi itu macam Allah SWT sekalian. Raut lidi. Jual dekat kedai, jual dekat rumah opah saya. Opah saya jual 50 sen satu bekas. Satu ni. Satu ikat. Satu bekas, minta maaf cik. Satu ikat. Opah saya ambil 20 sen, mak saya dapat 30 sen. Itulah, cukuplah. Makanlah sekadar yang ada. Mana keluarga susah, bukan keluarga senang. Dalam keluarga saya juga, ada kakak yang susah. Ada abang yang susah. Jadi macam saya yang tak berapa nak susah ni tuan-tuan macam Allah. Adakah saya akan duduk diam? Tak boleh. Walaupun dia dah ada suami tapi nampak susah. Maka kita kena bantu. Itu tanggungjawab sebagai seorang lelaki-lelaki. Nak kahwin kena keluarkan mahar. Cuma mahar dekat Perak ni murah. Berapa ya? RM125. Itu. Yang mahalnya apa?
Hantarannya mahar. Yang wajib mana? Hantaran ke mahar? Hantaran Ustaz, dia kata sebab tu mahar. Tak. Mahar itu wajib. Hantaran, adat yang jadi hukum dah. Adat yang diterima pakat. Cuma adat ni ramai orang buat renovation. Nak 4,000, 8,000, 10,000. Kadang-kadang ikut pangkat. SPM, STP, diploma, ijazah, master, PhD. Berapa ramai pelajar PhD tak kahwin lagi? Tuan-tuan tahu ke tak tahu ni? Kenapa tak kahwin? Takut. Orang takut nak masuk. Anak saya belajar PhD. Oh, taubat. Akak surrender terus. Anak saya belajar master, surrender terus. Tuan-tuan, macam Allah SWT. Sebab dia kira, kalau di Pahang sana, diploma saja 10,000. Diploma. Adik saya baru kahwin baru ni. 10,000. Bukan baru ni, lama juga lah. Mana kalau ijazah, mau 15,000. Adik kira gitu pula. Bukan semua orang. Tu saya sebut renovation tadi. Dia ikut suka dia je. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, macam Allah SWT sekalian, tanggungjawab lelaki tidak akan buat. Maka mahar lelaki keluar. Syekh Ali As-Sabuni almarhum disebut dalam kitabnya itu mahar, sebab orang Arab mahar itu mahal. Mahar dia tu dia nak apa? Kereta, rumah, tu mahar. Tu sebab dia buat contoh mahar. Tapi kalau kita kat Malaysia tak boleh buat contoh mahar, kita buat contoh hantaran lelaki hantar. Kadang-kadang kita nak tunjuk hebat sangat, anak saya kahwin hantaran berapa? 10,000, cek bapak besar, rupa cek tendang. Kita cuma nak riak pada adik orang tengok, oh hebat Mika, hebat. Hebat. Rupanya tak ada apa pun. Acting je. Kita dapat apa? Dapat ambil gambar dah. Dah masuk berita gitu. Maka Allah SWT sebut, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Ni asas. Ni semua orang tahu belaka. Tapi di sebaliknya, ramai orang buang tanggungjawab itu. Ya, di sisi Allah SWT dan di sisi adik-beradik. Baik, Allah kata, fa in kunna nisaan fawqa snatain. Ayat ni cerita tentang dalil, tapi saya bahas sikit-sikit supaya kita kenal terus kadar yang ditetapkan oleh syarak kepada kita. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2. Allah sebut lebih daripada 2, maksudnya 2 dan ke atas. Fa in kunna nisaan fawqa snatain. Tapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada 2, falahunna thulutha ma tarak. Maka mereka akan mendapat 2/3 pusaka yang kamu tinggalkan. Syarat anak perempuan nak dapat 2/3 mesti ramai mesti lebih pada seorang. Satu syarat dia. Syarat kedua, dia 2 syarat je. Tidak ada bersamanya adik-beradik lelaki. Kalau ada adik-beradik lelaki, perempuan takkan dapat 2/3. Bila sebut ayat fa in kunna nisaan, nisa sini ni anak perempuan. Termasuk cucu, cicit, ciut, piut dan sebagainya. Tapi syarat cucu lain pula. Syarat cucu nak dapat pusaka, mestilah cucu tersebut anak kepada anak lelaki sahaja. Cicit, mestilah dia anak daripada cucu lelaki saja, baru dapat. Dan kalau cucu saya perempuan, anak daripada anak perempuan, tak dapat. Saya ada 5 orang anak setakat ni. Anak nombor 3, nombor 4, Syarifah Fatimatul Zahra. Nombor 4. Yang lain tu semua lelaki. Kalaulah saya meninggal dunia, sebelum tu anak-anak saya semua meninggal dunia dulu pada saya. Dan mereka masing-masing ada zuriat. Contohnya semua ada anak perempuan. Kita cerita bab perempuan ni kan. Semua ada anak perempuan. Fatimah ada anak perempuan. Umar ada anak perempuan. Maka saya pun mati. Waktu tu saya mati, saya ada cucu je. Maka pastinya cucu anak kepada anak Fatimah tadi tidak layak mendapat pusaka. Faham Faraid dia tak layak dapat. Disebut sebagai dia ni golongan zawil arham. Zawil arham ni apa dia? Ahli waris yang mana antara dia dengan si mati, contoh saya mati, cucu saya, dia dengan saya, tengah-tengahnya ada perempuan, maka kita panggil dia zawil arham. Nama dia zawil arham. Tu tak kena ingat, itulah istilah. Kalau tanya lepas ni soalan, siapakah itu zawil arham? Cerita yang tu lah jawapan. Ada periksa nanti insya-Allah. Baik. Boleh faham? Setakat ni boleh faham tak? Ada soalan tak? Ada makcik-makcik nak tanya ke? Puan, minta maaf, kakak-kakak sekalian nak bertanya ke? Maksud makcik kata tu sangat dia kata. Nak? Ya. 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 23 tu bahagi. Kalau ada 3 orang, 23 bahagi 3 tu. Keseluruhan, ya, keseluruhan.
Ada soalan lagi tak? Muslimat? Tak ada soalan. Baik. Syarat dia apa dia tadi? Ya Puan Jah. Ya. Sekejap. Belum masuk lagi bab dia. Okay, masih aja. 1/3 lagi pergi mana? Tengok ada tak waris lain. Ada tak waris lain? Maka dia akan dapat lah. Dia akan dapat kadar dia. Contohnya, kita mati, kita ada isteri. Kita ada 2 orang anak perempuan. Tak ada orang lain dah. Isteri akan dapat 1/8. Anak perempuan akan dapat 2/3. Kalau ada baki lagi dalam pengiraan tersebut, baki tersebut tengok ada tak pakcik? Pakcik tak ada. Anak pakcik tak ada. Adik-beradik tak ada. Maka dia pergi ke Baitul Mal. Dia akan pergi kepada Baitul Mal. Cuma dalam pengajian saya tu, saya nak bahas tentang rak tadi tu, rat. Sebut awal tadi rat kan. Rat ni, apa lebihnya rat? Dia akan mengembalikan balik baki tu kepada waris. Kecuali suami atau isteri. Contoh ada anak perempuan 2 tadi kan. Isteri 1/8, anak perempuan 2/3. Kalau ada baki lagi, dia tak akan pergi ke Baitul Mal. Baki tu akan pergi kepada anak perempuan tadi. Tapi tidak dilaksanakan di Malaysia rak ini. Rak. Walaupun ulama Syafi'iyah mazhab mutaakhirin yang muasarah ni, yang terkini, ulama-ulama terkini ni telah mengeluarkan pandangan Baitul Mal tidak akan tersusun sampai turunnya Nabi Isa AS. Tuan-tuan boleh rujuk Al-Fiqhul Manhaji pada bab faraid ni. Tuan-tuan boleh rujuk. Fiqh Manhaji, fiqh mazhab Syafi'i. Tetapi alasan kita sebab apa? Sebab Baitul Mal kita tersusun. Pengarang kitab tersebut menulis di Syam. Syam dekat Syria tu. Memang Syria tak tersusun. Mesir huru-hara nak Baitul Mal. Tapi Malaysia tersusun. Hujah kita macam tu. Tapi di sana tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya pasti kita kena bentuk satu ruang. Ruang ni apa? Ruang untuk rayuan ataupun perbahasan di mahkamah tentang waris-waris tadi nak tuntut secara rak. Boleh. Tapi kita tutup yang tu. Jadi kajian saya nak buka yang tu. Macam Allah SWT. Yang ni lah menyebabkan Baitul Mal, 2-3 orang dah pesan. Entahkan ni, confirm kena anti Baitul Mal nanti dia kata. Saya bukan salahkan Baitul Mal. Tu